Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam satu lagi video untuk chapter 3. Bahagian yang kedua iaitu berkenaan dengan memory, dan kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan memory operation. Okay. Memory operation ni kita boleh illustratekan dia dengan menggunakan satu illustration yang dipanggil sebagai Little Man Computer. Okay, so Little Man Computer ni konon-kononnya dia berada dalam satu CPU environment lah ya. Okay, maknanya benda-benda ni berlaku di dalam CPU ataupun semasa dia menjalankan kerja-kerja CPU lah. Okay, so seperti yang kita dah tahu sebelum ni, dalam video yang sebelum ni saya dah terangkan yang CPU dia terbahagi, basically dia terbahagi kepada dua unit yang utama lah. Unit-unit yang lain tu telah dibincangkan sebelum ni, tapi untuk Little Man, okay, kita bincangkan berkenaan dengan CU iaitu Control Unit dan juga ALU iaitu sebagai Arithmetic Logic Unit. Okay, kita boleh anggapkan yang Little Man ini sebagai CU ataupun Control Unit. Dia yang koordinat ke semua kerja-kerja yang ada dalam CPU. Okay, kemudian calculator ni kita boleh anggap dia sebagai ALU, iaitu yang menjalankan ataupun yang execute the calculation dan instruction. Okey, untuk environment Little Man Computer, kita ada beberapa benda yang ada dalam environment ni. Yang pertama sekali, of course, the Little Man lah. Tadi saya dah kata dia jadi CU, and then calculator dia jadi ALU. Okey, kemudian kita ada mailboxes. Mailboxes ni kita boleh kata dia sebagai memory. Kemudian kita ada instruction location counter ni. Yang ni kita boleh panggil dia sebagai program counter. Yang mana program counter ni adalah satu register yang pegang nilai-nilai ataupun dia yang pegang apakah instruction yang akan dijalankan untuk seterusnya. Okey. Kemudian kita ada in and out basket ni. Yang ini kita boleh katalah sebagai arahan-arahan yang perlu dimasukkan ke dalam CPU dan juga arahan-arahan yang perlu dikeluarkan oleh CPU. In and out basket ni mungkin datang daripada devices ataupun perkakasan ataupun hardware yang lain dalam komputer lah. Okey. So, macam mana Little Man bekerja? Yang pertama sekali, Little Man akan tengok apa yang ada di dalam PC. Okey, apa yang ada dalam PC? PC kata buat arahan nombor 5. Okey. PC bagi satu address, okay, menyatakan bahawa buat arahan yang berada pada 05. Maka dia akan pergi kepada mailboxes, okay, dan dia akan cari arahan 05. Okay, arahan 05 ataupun alamat 05 mengandungi nilai apa? Okay, ini adalah address. Yang belah kanan ni adalah value ataupun data yang ada dalam address tersebut. Maka apa yang ada dalam address, contohnya dalam 05 ni ada nilai 123. So 05 tak dinyata, tak nampak pula kat sini. Okey, so 123. So CU akan masukkan nilai ataupun data 123 ke dalam ALU. Okey, dan dia akan pergi kepada program counter ni sekali lagi. Dia akan tengok okey, apa arahan-arahan yang seterusnya. So dia akan ulanglah sehingga daripada program counter pergi kepada memory nak tengok apa benda arahan yang ada, kemudian masukkan ke dalam ALU dan seterusnya akan pergi pada program counter. Okey, program counter bila sudah masukkan pada ALU, dia akan hit the next button lah pendek katanya. Okey, seolah-olahnya macam tu. Okey, dan dia akan ulang sehinggalah instruction tu selesai. Okay, apabila dah selesai, dia akan pergi kepada out basket, yang mana kat sinilah final satu-satu instruction dijalankan. Okay, bila dah out basket, maka dia akan bawa lah pergi pada other devices dan sebagainya. Okay, so arahan tu biasanya akan masuk pada in basket ni. So yang ni lah yang mula-mulanya. Okay, yang menjadi startingnya adalah pada in basket. So itu adalah berkenaan dengan Little Man Computer. Seterusnya, pada slide yang kedua ni, okay, saya nak terangkan berkenaan dengan sambungan lagi berkenaan dengan memory operation. Okay, semasa memory menjalankan operationnya, okay, ada 4 register yang terlibat di dalam operation tersebut. Okay,
Jadi tadi dah sebut dah satu berkenaan dengan PC, iaitu program counter. Okey. Kemudian kita ada IR, iaitu instruction register. Kita ada MAR, iaitu memory address register, dan kita ada MDR, iaitu memory data register. Okey, setiap register ni akan terlibat semasa memory sedang beroperasi. Okey, akan terlibat semasa memory sedang beroperasi. So, apa kaitan CPU dan juga memory? So, kita dah terangkan hari tu bahawa setiap kali CPU beroperasi, maka memory juga akan turut sama beroperasi lah. Okey, sebab semua data yang nak dijalankan oleh CPU akan disimpan di dalam memory terlebih dahulu. Jadi sekarang ni memory operation ni adalah proses di mana data akan diambil dan disimpan ke dalam memory lah. Okey, so ada 4, berbalik kepada register ni semula, ada 4 register yang terlibat. Okey, register yang pertama adalah PC, iaitu whole address of current instruction being executed. Okey, dia akan pegang address. Okey, untuk PC dia akan pegang address. Register dia akan pegang address of current instruction. Address mana? Address dalam memory lah. Okey, perlu diingatlah semula bahawa memory dia ada slot-slot dia, dan setiap slot ni ada address yang tertentu yang bermula dengan 00 hinggalah penilai dia. Okey, sekarang ni PC akan hold the address of the current instruction. Okey, IR pula akan pegang the actual instruction. Okey, actual instruction. Dia akan pegang data berkenaan dengan instruction that is being executed, yang sedang dijalankan currently. Nampak? PC akan pegang address yang sedang dijalankan. IR akan pegang data yang sedang dijalankan. MAR pula whole address of a memory location. Okey. MAR juga pegang address tetapi memory of memory location. Okey. Kemudian MDR dia akan pegang data value that is being stored or retrieved from memory location. Okey, so apa beza kedua-dua ni? Okey, PC dan juga IR kita boleh kata dia pegang data, address dan juga data ataupun instruction semasa execution. Tapi sebelum dan selepas data-data tu, data address dan juga data value ni akan dipegang oleh MAR dan MDR. Okey, yang ni untuk MAR dan MDR adalah sebelum dan selepas execution tu telah pun dijalankan. Okey, ingat macam tu je lah, senang. PC dan IR akan pegang address dan juga instruction semasa CPU sedang menjalankan instruction tersebut. MAR dan MDR akan pegang data sebelum dan selepas instruction tersebut dijalankan. Okey, boleh Okey, seterusnya kita tengok pula kepada sambungan memory operation berkenaan dengan macam mana MAR dan juga MDR buat kerja di dalam memory. Okey, so tadi kita dah explain, saya dah explain macam mana MAR dia akan pegang address dalam memory. Okey, MDR dia akan pegang data dalam memory. Okey, bila dia nak pegang? Bila dia nak pegang semasa CPU request data tersebut. Okey, CPU nak execute satu-satu data, dia akan request dengan memory. So, memory address register dan memory data register akan berperanan daripada situ. Okey, bila ada request, kedua-dua registers ni, MAR dan juga MDR akan mula berperanan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, MAR of course dia akan pegang address, MDR dia akan pegang data. Okey, tengok pada gambar rajah ni. Okey, macam mana kedua-dua registers ni buat kerja. Okey, so kita tengok dulu yang pertama. Kita ada memory address register. Okey, CPU akan bagi arahan untuk dapatkan satu-satu data. So, dalam memory, dia mesti ada address lah, nak kena ambil data tu dekat mana. So, memory address register yang tahu address tu dekat mana. Jadi, contohnya, dia bagi kita address adalah
110001. Okey, ini adalah address yang dipegang oleh Memory Address Register ataupun MAR. Kemudian address tersebut akan di-decode. Okey, akan di-decode. Okey, kemudian dapatlah address tu berada pada address 49 pada line ataupun pada slot yang ke-49. Maka slot yang ke-49 ini akan diaktifkan. Okey. Kalau ikutkan illustration ni seolah-olah slot yang ke-49 ni akan diaktifkan dan dinaikkan ataupun dinyalakan lah. Okey, supaya mata ni ataupun orang ni adalah memory data register. Supaya orang ni boleh tengok apakah data yang ada di dalam slot 49. Orang ni mewakili memory data register. Jadi, kesemua sel-sel yang lain akan dihitamkan ataupun digelapkan. Okay, all cells dark. Jadi, kat lain gelap. 49 ni sahaja yang dinyalakan. Maka, MDR ni boleh nampak lah. Okay, boleh tengok dan dia tak ambil keluarkan benda tu daripada memory. Dia macam dia tengok dan ingat. Okay, dia seolah-olah macam memorize. Okay, dia akan memorizekan data ni iaitu 10101101. So, dia akan ingat dan daripada sinilah dia akan bawa masuk kepada CPU dan diberi kepada IR. Okay, MDR ni akan diberi data ni kepada IR. Jadi, MAR bagi data kepada siapa? MAR akan bagi data kepada PC lah. Okay, dia akan bagi kepada yang sama-sama fungsi dia. MAR adalah pegang address, maka dia akan pergi pada PC. PC akan pegang address juga. Dan MDR akan pegang data, maka data dia akan pergi kepada yang pegang data jugalah, iaitu instruction register. Okey, so itu sahaja penerangan untuk memory operation. Okey, untuk chapter 3 bahagian yang kedua iaitu memory. Selamat belajar dan jumpa lagi. Terima kasih.